أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para difur rahman dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini kita dapat berkumpul dalam kerangka program kita, iaitu ceramah yang terakhir dekat bumi Makkahul Mukarramah ini, yang bertajuk mengekalkan kemaburan haji. Jadi kita jemput penceramah khas, datangkan penceramah khas sebab tuan-tuan dan puan-puan dah tengok muka saya ni dah si ustaz jadi itu panggil orang luar untuk berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman tentang apa definisi kemabruran haji. Apa maksud mabrur? Mabrur haji, apa maksud dia? Jadi penceramah kita akan fokuskan perkara ini supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami. Setelah melaksanakan ibadat haji, orang akan beritahu, ya Allah, jadikan aku haji mabrur. Apa tu haji mabrur? Jadi kita jemput, kita datangkan khas penceramah kita, iaitu Tuan Haji Muhammad Hishamuddin bin Mansur, berasal daripada Negeri Sembilan, berkelulusan sarjana muda dakwah dan kepimpinan, di mana beliau berpengalaman selama 12 tahun sebagai pektam, pembimbing ibadat haji tanah air, dan juga selama 9 tahun pembimbing ibadat haji tanah suci. Beliau juga seorang pendakwah bebas dan juga mutawif bebas. Beliau banyak menulis buku dan juga seorang yang suka berkarya dekat Facebook. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam Facebook dia tulisan-tulisan beliau, hasil nukilan beliau tentang kadang-kadang satu isu boleh jadi cerita. Contoh isu nenek jatuh dekat tandas dekat Mina, contoh dia boleh mengeluarkan satu bentuk cerita, berkisarkan kisah tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dalam Facebook beliau, yang mana kita boleh ambil iktibar daripada penulisan beliau itu untuk kehidupan kita dan juga dalam kelangsungan hidup kita sehari-hari. Jadi tanpa membuang masa, sebab masa disediakan selama 1 jam, jadi kita bagikan selama 45 minit beliau akan memberi kuliah, dan 15 minit lagi adalah sesi soal jawab. Jadi saya mohon tuan-tuan dan puan-puan ambil kesempatan daripada pengalaman ilmu beliau ini untuk dikongsi bersama oleh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Nampak ni panggung kita penuh sampai ke depan ni. Jadi ni lagi tuan depan. Alhamdulillah. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan Tuan Haji Hishamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengerusi Majlis, kepada Tuan Pengerusi Majlis, saya ucapkan terima kasih. Kepada Tuan Haji Izzat, Ketua Pekish Nilam, terima kasih kerana sudi menjemput saya datang berkongsi sedikit pengalaman di sini. Para duyufur rahman yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi berada di bumi Mekah Al-Mukarramah, bumi yang berkat. Bukan semua dijemput oleh Allah Taala datang ke sini. Jadi bila kita berada di sini, maka banyakkan syukur, iaitu menggunakan peluang dan ruang yang Allah Ta'ala bagi
iaitu memperbanyakkan amal ibadah, mendekatkan diri kita kepadanya. Para duyufur rahman yang dihormati lagi dimuliakan, tajuk yang diberi, yang diamanahkan kepada saya pada petang ini iaitu mengekalkan kemakburan haji. Saya nak mulakan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia diperintahkan oleh Allah Ta'ala membina kembali Kaabah. Kita sedia maklum bahawa manusia yang pertama membina Kaabah ialah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Kaabah itu runtuh akibat banjir besar yang berlaku di zaman Nabi Nuh. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim bersama puteranya Nabi Ismail membina kembali Kaabah itu. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tuan-tuan dan puan duyufur rahman yang dihormati lagi mereka, tidak ada satu binaan yang boleh menandingi kemuliaan Kaabah al-Musyarrafah. Pergilah ke mana-mana negara. Kalau pergi Perancis ada Eiffel Tower. Siapa yang pergi Perancis, kalau tidak bergambar berlatar belakangkan Eiffel Tower, maka tidak sah lawatan itu. Ibarat ia satu kewajipan. Mana-mana tempat kalau kita pergi, kalau Kuala Lumpur pelancong asing datang, tentu dia akan cari bangunan seperti Menara Berkembar Petronas contohnya, yang menunjukkan bahawa dia telah sampai di situ. Kalau di India ada Taj Mahal, kalau di Dubai ada Burj Khalifa. Hebat bagaimanapun bangunan itu, mahal harganya, tetapi tidak boleh menandingi kemuliaan dan kehebatan Kaabah al-Musyarrafah. Maka dengan sebab itulah Nabi Ibrahim alaihissalam baginda rasa bertuah kerana insan yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala membina bangunan yang cukup mulia ini. Namun baginda bimbang. Baginda cukup bimbang dalam melaksanakan pekerjaan yang cukup mulia, iaitu membina Kaabah. Bimbang di akhirat nanti kosong, tidak mendapat apa-apa nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan baginda adalah seorang rasul. Baginda maksum, terpelihara daripada melakukan kesalahan dan juga dosa, pun ada rasa bimbang seperti itu. Sebab itulah Nabi Ibrahim berdoa bersama puteranya Nabi Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami, amalan membina Kaabah ini. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sesuai dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min samihi ilal ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa daripada puasanya, melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Kam min qari'in yaqra'una al-Qur'an wal Qur'an yal'anu. Berapa ramai orang yang membaca Quran tetapi tidak mendapat apa-apa hasil bacaannya, melainkan Al-Quran itu sendiri mencercanya. Inilah yang dibimbang oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Penat-penat membina Kaabah bersama puteranya Nabi Ismail, rupa-rupanya di akhirat tiada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi pengajaran kepada kita, janganlah penat-penat kita datang ke sini tawaf dan juga sa'i berhimpit-himpit, wukuf di Arafah, bermabit di Mina dalam keadaan sempit, sesak, kemudian melontar jamrah kubra, melontar pada hari-hari tasyrik, balik semula ke Mekah, tawaf lagi, sa'i lagi, bimbang, penat-penat melaburkan duit, bukan sedikit, banyak.
penat-penat mengeluarkan tenaga, sampai sakit-sakit kaki kita tawaf, berhimpit-himpit, sampai ada yang demam dan juga batuk. Rupa-rupanya di akhirat nanti tiada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu banyak-banyakkan doa. Nabi Ibrahim nak bagi mesej. Nabi Ibrahim alaihissalam nak bagi mesej dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang mulia, apa sahaja ibadat, sekecil-kecil ibadat sampailah sebesar-besar ibadat, jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadah itu. Membina Kaabah merupakan satu ibadat yang sangat mulia. Oleh kerana Kaabah itu adalah bangunan yang mulia, datang menziarahi Kaabah juga satu pekerjaan yang cukup mulia. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kedatangan kita ini sebagai duyufur rahman dan segala amal ibadat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan di sinilah, di bumi Mekah ni, tempat yang cukup berkat, tempat yang mustajab berdoa. Jangan lepaskan peluang. Masa kita berdoa, berdoalah. Doa ini merupakan amalan para rasul. Dalam Al-Quran banyak Allah rakamkan doa-doa para nabi, para rasul. Termasuklah doa yang saya bacakan tadi, doa yang dirakam dalam Al-Quran, doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Pada ayat yang berikutnya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang Islam. Adakah Nabi Ibrahim bukan Islam lagi? Nabi Ibrahim, bahkan semua nabi-nabi yang terdahulu, bermula daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad SAW, semuanya beragama Islam, menyampaikan risalah Islam. Tapi dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi orang Islam yang taat, yang patuh pada perintahnya. Bukan hanya nama dia Islam, tapi perangai, akhlak, budi pekertinya tidak menggambarkan dirinya sebagai seorang Muslim. Wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Nabi Ibrahim mendoakan keturunannya, memberi pengajaran kepada kita, Islam bukan agama yang bersifat individualistik, hanya pentingkan diri saja. Bahkan dalam bab doa pun Islam menyuruh umatnya mendoakan juga orang lain, mendoakan kebaikan, apatah lagi kepada anak, cucu, cicit, keturunan kita. Simin muslimat, para tetamu Allah yang dimuliakan, wa arina manasikana, tunjukkanlah kami jalan, cara mengerjakan haji. Nak menunjukkan pada pentingnya ilmu, pengetahuan dalam apa saja ibadat yang nak dilakukan mesti berasaskan pada ilmu. Apatah lagi ibadat yang besar seperti ibadat haji, dalamnya itu ada tawaf, dalamnya itu ada wukuf, dalamnya itu ada sa'i, dalamnya itu ada mabit, yang mana ibadat yang cukup besar. Maka perlu berasaskan kepada ilmu, pengetahuan. Wa arina manasikana. Tak adalah Nabi Ibrahim berguru dengan mana-mana manusia, sebab baginda adalah Rasul. Guru Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dia minta Allah Ta'ala bimbing dia, tunjuk cara, ilmu, pengetahuan mengerjakan haji. Wa tub alaina. Nabi Ibrahim minta ampun dengan Allah. Adakah baginda berdosa? Sedangkan baginda adalah maksum. Semua Nabi, Rasul itu bersifat maksum. Tapi nak menunjukkan contoh teladan pada umat manusia. Walaupun baginda seorang yang maksum, terpelihara daripada melakukan kesalahan dan dosa, namun tetap minta ampun dengan Allah Ta'ala. Apatah lagi kita yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, lagilah perlu kena minta ampun dengan Allah Ta'ala. Besar mana pun dosa kita, besar langit, seluas lautan,
seluas arasy Allah, namun besar lagi rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dengan rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, para tetamu Allah yang dimuliakan. Seterusnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuskanlah di kalangan mereka ini penduduk Mekah seorang Rasul yang akan mengajarkan manusia, mengajarkan mereka kitab wal hikmah. Kitab yang dimaksudkan di sini ialah Al-Quran. Al-hikmah, para ulama mentafsirkan itu as-sunnah. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Yang dimaksudkan membersihkan mereka artinya bersihkan mereka daripada syirik. Sebab Nabi Ibrahim sudah ramalkan, one day in future, satu masa nanti, di masa akan datang, bila dia dah tak ada, bila Ismail pun dah tak ada, masyarakat Mekah yang akan ditinggalkan, satu masa nanti mereka akan rosak akidah mereka, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diramalkan oleh Nabi Ibrahim itu menjadi kenyataan. Sebelum baginda diangkat oleh Rasul, masyarakat Arab mereka menyembah berhala, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi Ibrahim berdoa bersungguh-sungguh, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim minta Allah utuskan seorang Rasul di kalangan penduduk Mekah ini. Dan Allah makbulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami bagaimana Tuhan dilantik menjadi Rasul." Nabi SAW menjawab, dakwatu Abi Ibrahim wa Bushra Isa. Aku diutus menjadi Rasul berkat doa moyangku Nabi Ibrahim dan khabar gembira yang disampaikan oleh saudaraku Nabi Isa. Muslimin muslimat rahmati lagi dimuliakan, apa poin pengajaran yang kita nak sampaikan di situ? Apa pengajaran daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam minta Allah utuskan seorang Rasul? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahmati lagi dimuliakan, jarak Nabi Ibrahim alaihissalam, jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa, ada riwayat mengatakan 1800 years, 1800 tahun. Jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 1800 tahun. Jarak Nabi Musa dengan Nabi Isa, ada riwayat mengatakan 900 tahun. Jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat mengatakan 640 tahun. Totalkan keseluruhannya 1800 tahun campur 900 tahun, 2700 tahun. 2700 tahun campur 640 tahun, maknanya 3340 tahun baru Allah makbulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau seorang Rasul bertaraf ulul azmi, Nabi Ibrahim salah seorang Rasul yang bertaraf ulul azmi, doanya pun dimakbulkan 3340 tahun. Kita bukan Rasul, kita bukan Nabi, maka janganlah kecewa kalau permintaan kita, doa kita Allah tidak makbulkan dalam tempoh yang sekejap. Sedangkan Nabi Ibrahim pun doanya Allah makbulkan 3340 tahun baru Allah makbulkan doa baginda. Kita jangan berputus asa, jangan marah
Kerana Allah Ta'ala Tuhan yang maha mengetahui bilakah masa yang tepat untuk dia memakbulkan doa kita. Kalau tak dapat doa itu Allah makbulkan pada diri kita, ya bersangka baiklah Allah akan makbulkan doa itu untuk anak kita. Kalau anak kita tak dapat, mungkin pada cucu kita. Tak dapat pada cucu kita, mungkin pada cicit kita. Tak dapat pada cicit kita, mungkin pada piut kita. Tak dapat pada piut, mungkin pada piat kita. Tak dapat pada piat, entahlah, saya pun tak tahu lepas tu apa lagi istilah. Maka dengan sebab itu jangan berputus asa. Banyakkan berdoa, banyakkan berdoa, banyakkan berdoa. Yang penting orang yang berdoa pasti akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana doa itu adalah ibadat. Tak sia-sia, tak dapat pada kita tak apa, sekurang-kurangnya kita dapat pahala. Jangan lupa berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa ibu bapa kami. Ampunkanlah dosa pasangan kami. Ampunkanlah dosa anak-anak kami. Ampunkanlah dosa adik-beradik kami. Ampunkanlah dosa saudara mara kami. Ampunkanlah dosa guru-guru kami. Ampunkanlah dosa murid-murid kami. Ampunkanlah dosa sahabat handai kami. Ampunkanlah dosa jiran-jiran kami. Ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah kembali kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah usia kami, murahkanlah rezeki kami, sihatkanlah tubuh badan kami, jemputlah lagi kami datang ke sini. Andai ini merupakan kedatangan kami yang terakhir, terimalah tawaf kami, terimalah sa'i kami, terimalah haji kami. Kurniakanlah kami haji yang mabrur, haji yang mendapat keampunan dan balasan syurga daripadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jemputlah anak-anak kami, jemputlah adik-beradik kami, jemputlah rakan taulan kami, jemputlah saudara mara kami datang ke sini sebagaimana Engkau menjemput kami datang ke sini. Ya Allah, ya Tuhan kami, murahkanlah rezeki kami, murahkanlah rezeki anak-anak kami, murahkanlah rezeki adik-beradik kami. Kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi berkat dan mencurah-curah. Jika ada di kalangan kami yang sakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami, sembuhkanlah penyakit anak-anak kami, sembuhkanlah penyakit adik-beradik kami, sembuhkanlah penyakit saudara mara kami. Kerana Engkaulah Tuhan yang maha penyembuh segala penyakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang solehah, anak-anak yang taat pada perintah-Mu, anak-anak yang taat pada perintah Rasul-Mu, anak-anak yang akan mendoakan kami, ya Allah, apabila kami berada di alam barzah nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan rakan-rakan kami, ya Allah, kenal-kenalan kami, ya Allah, yang mengirim doa untuk kami panjatkan di tanah suci ini, ya Allah, makbulkanlah doa-doa mereka, ya Allah, tunaikanlah permintaan mereka, ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui segala isi hati mereka, ya Allah. Nampak adik menitis air mata tu? Amin ya Rabbal Alamin. Taqabbalallahu minkum. Banyak-banyak berdoa. Inilah tempat yang cukup mustajab kita berdoa. Kalaulah di masjid tempat kita,
kita berdoa asal tempat yang baik, tempat yang mulia, Allah makbulkan. Apatah lagi di Masjidil Haram, di depan Kaabah Al-Musharrafah. Tengok Kaabah pun kita dah sedih dah. Betul? Sayu dah kita tengok Kaabah Al-Musharrafah. Apatah lagi berdoa di depan Kaabah dengan linangan air mata syahdu. Kita datang dari negeri yang jauh. Allah tahu penat kita. Allah tahu susah payah kita datang ke sini. Sanggup meninggalkan anak-anak ada di kalangan kita, sanggup meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Betul? Betul. Saya dulu pergi haji tahun 2008. Anak bongsu saya ketika tu usia 6 bulan. Masa tu, itulah anak bongsu. Balik Mekah ada lagi yang bongsu. Muslimin muslimat dirahmati lagi di mereka. Sanggup tinggalkan anak yang masih kecil. Saya pergi tinggalkan dia ketika dia sedang tidur. Tak mau dia menangis. Mungkin agaknya ketika saya naik kapal terbang, dia terjaga, dia tidur, dia tanya mana ayah, mana ibu. Ayah dia tak ada, ayah dalam kapal terbang. Muslimin muslimat dirahmati lagi dimuliakan. Sanggup meninggalkan pekerjaan, sanggup meninggalkan perniagaan. Bayangkan kalau kita berada di Malaysia, kita berniaga, mungkin agaknya dapat keuntungan laba yang besar, tapi sanggup tinggalkan. Tak apalah, rugi pun tak apalah. Janji datang ke sini, Allah pandang, Allah lihat semua itu. Maka tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati lagi dimuliakan, berdoalah di depan Kaabah dalam keadaan yang macam tu. Tentu sekali Allah makbulkan. Allah lihat kita datang susah payah, meninggalkan anak-anak kita yang masih kecil. Pasti mereka rindu dengan kita, betul tidak? Dulu tuan-tuan zaman saya pergi haji tahun 2008, mana ada live ni, call panggil kamera, telefon kamera tak ada. Telefon macam tu saja. Sekarang ni boleh live call, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Tengok wajah anak, dapat lepaskan dendam rindu membara. Dulu mana ada. Muslimin muslimat dirahmati lagi dimuliakan, semuanya Allah lihat daripada pelbagai sudut. Peluang untuk Allah makbulkan doa sangat besar tuan-tuan di bumi Mekah Al-Mukarramah ini. Jangan lepaskan peluang itu. Gunakan kesempatan ini, perbanyakkan doa. Mana lagi tempat kita nak berdoa mustajab melainkan di depan Kaabah Al-Musharrafah. Muslimin muslimat dirahmati lagi dimuliakan, namun kena ingat baik-baik, doa itu tidak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala jika kita ada melakukan perbuatan syirik. Ini yang kita kena jaga. Nak mengekalkan kemakburan haji, akidah kena jaga betul-betul. Aja'altum siqayatal haj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yasta'una 'indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ayat ini tuju pada siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Siapakah Abbas bin Abdul Muttalib? Bapa saudara Nabi SAW. Dia banyak mempertahankan baginda, banyak membantu baginda, banyak menolong Rasulullah. Bezanya Abbas bin Abdul Muttalib tidak seperti Abu Talib. Abu Talib bapa saudara Nabi juga. Dia mempertahankan Nabi secara terang-terangan. Semua orang tahu bagaimana Abu Talib mempertahankan Rasulullah secara terang-terangan. Abu Lahab menentang Nabi secara terang-terangan. Abbas menyokong Nabi senyap-senyap. 3 karakter yang berbeza. Abu Talib mempertahankan Nabi, menyokong Nabi secara terang-terangan, bahkan dia memberi amaran. Kalau aku lihat ada kesan cala di tubuh badan anak saudaraku Muhammad, aku akan bertindak. Sebab itu orang Quraisy
mereka takut nak mengapa-apakan Nabi ketika Nabi menyampaikan dakwah. Apa yang boleh mereka lakukan? Maki hamun, sumpah seranah, mengejek-ngejek dan menyakiti hati Nabi. Tapi tangan mereka nak singgah ke tubuh badan Nabi, mereka tak berani sebab ada alung kawasan. Siapa dia? Abu Talib. Seorang pemimpin yang berani, berpengaruh, dan dia beri amaran. Kalau aku lihat ada kesan cala pada tubuh badan anak saudaraku, aku akan bertindak. Sebab itu orang Quraisy, mereka menyimpan dendam dengan Nabi. Nantilah ya Muhammad, bila bapa saudara kau dah tak ada, nanti siap engkau. Betul, bila Abu Talib meninggal dunia, bergembiralah orang-orang musyrikin. Orang yang selama ini mempertahankan Nabi dah tak ada lagi. Sebab itu mereka sangat gembira. Dan ketika itulah Rasulullah menerima tekanan yang begitu hebat. Kalau dulu orang Quraisy, mereka hanya mengherdik, mereka hanya memaki, mereka hanya mengejek, mereka hanya menyakiti Nabi. Tapi bila Abu Talib meninggal dunia, mereka mula lebih daripada itu, mula main kasar dengan Nabi. Tangan mereka mula singgah ke tubuh badan Nabi. Itulah dia Abu Talib watak ketika hidup. Tapi Nabi bukan sedih kerana Abu Talib tak ada lagi mempertahankan baginda. Bukan itu yang Nabi sedih. Bukan itu. Nabi sedih sebab Abu Talib meninggal dunia kekal dengan agama menyembah berhala. Itulah yang Nabi sedih. Adapun orang Quraisy, tangan mereka mula singgah ke tubuh badan Nabi, Nabi tak goyang. Nabi tak takut menghadapi cabaran. Nabi seorang yang berani. Kalaulah Nabi takut, awal-awal lagi Nabi berhijrah. Tapi Nabi menyuruh sahabat berhijrah dulu. Nabi antara yang terakhir. Kalaulah Nabi ni seorang yang pengecut, Nabi goyang, dah tentu awal-awal lagi Nabi tinggalkan Mekah. Tetapi Nabi tidak. Nabi seorang contoh pemimpin yang berani menghadapi apa jua cabaran. Nabi antara yang terakhir berhijrah selain daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Muslimin, muslimat hormati lagi dimuliakan. Abbas bin Abdul Muttalib juga bapa saudara Nabi, senyap-senyap mempertahankan Nabi. Dialah orang yang paling lantang bersuara pada malam peristiwa perjanjian Aqabah yang kedua. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, ada dua perjanjian. Abbas bin Abdul Muttalib inilah insan yang kuat mempertahankan Nabi dan minta jaminan kepada orang Yasrib. Ada 73 orang Yasrib datang menjumpa Nabi malam itu. Adakah kalian sanggup pertahankan anak saudara ke Muhammad ini seperti mana kalian pertahankan nyawa kalian? Adakah kalian sanggup pertahankan anak saudara ke Muhammad ini seperti mana kalian pertahankan isteri kalian? Aku dengar kalian bergeria nak jemput anak saudaraku ini pindah ke negeri kalian. Adakah kalian sanggup pertahankan Muhammad ini seperti mana kalian pertahankan nyawa kalian, pertahankan anak-anak isteri kalian? Kalian tak sanggup pertahankan Muhammad, pulangkan balik dia kepada aku, biar aku akan pertahankan dia sehabis jiwa raga aku. Ni Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika itulah orang-orang Ansar, orang-orang Yasrib bertanya, kalaulah kami pertahankan Muhammad ini seperti mana kami pertahankan isteri dan anak-anak kami, apa yang kami akan dapat? Lalu Nabi SAW mencelah, kamu akan dapat syurga. Apa respon orang-orang Yasrib? Kalau itulah balasan yang kami akan dapat, ini satu perniagaan, bisnes yang menguntungkan kami, kami setuju. Hasil persetujuan perjanjian orang-orang Yasrib hendak pertahankan Nabi mendorong kepada peristiwa hijrah. Muslimin muslimat hormati lagi dia muliakan. Tapi dalam peperangan Badar, bapa saudara Nabi yang kuat mempertahankan Nabi,
Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi yang kuat mempertahankan Nabi ini, berpihak pula dengan tentera musyrikin, lawan tentera Islam yang dipimpin oleh anak saudaranya Rasulullah. Bukankah ini merupakan satu peristiwa yang pelik? Dulu ketika Nabi berada di Mekah, dia pertahankan Nabi. Tapi dalam peperangan Badar, dia pula berpihak dengan tentera musyrikin, lawan tentera Islam. Lawan tentera Islam bermakna lawan anak saudaranya. Betul tidak? Satu perkara yang sangat pelik. Nabi tahu bapa saudaranya Abbas ikut serta dalam tentera musyrikin lawan tentera Islam, bukan kehendak dia. Bukan kehendak dia. Kalau dia tak ikut serta dalam peperangan itu, orang-orang musyrikin akan hadiahkan pakaian wanita kepada dia. Maknanya apa? Simbolik. Dia adalah seorang yang pengecut, bacul. Apabila dia hadiahkan pakaian wanita. Sebab itu Abbas tidak mahu dianggap sebagai orang yang pengecut. Abbas tidak mahu dianggap seorang yang bacul. Maka dengan sebab itu dia ikut serta dalam pasukan tentera musyrikin lawan tentera Islam. Hakikat sebenar hatinya tidak suka ikut serta dalam perangan itu, sebab dia akan menentang anak saudaranya sendiri. Maka Nabi SAW beritahu kepada para sahabat, kalau kalian bertempur dengan bapa saudaraku, jangan kalian bunuh dia. So, Nabi tahu hati budi ayahnya, ayah saudaranya. Kalau kalian bertempur dengan bapa saudaraku Abbas, jangan bunuh dia. Sebab itu Abbas tidak dibunuh dalam peperangan Badar. Dia hanya ditangkap. Ketika itulah, semasa dia ditangkap dengan beberapa orang lagi tawanan perang, ketika di depan Nabi, di depan para sahabat tentera Islam yang lain, dia mula bercerita, kami orang-orang Quraisy lebih dahulu melakukan amal kebaikan daripada kalian yang beriman. Maknanya kami dulu lebih dulu makan garam daripada kamu. Kami dulu lebih awal melakukan amal kebaikan daripada kalian. Apa kebaikannya? Aja'altum siqayatal haj, beri minum pada orang yang datang ke Mekah mengerjakan haji. Tuan-tuan kena faham, Mekah ni negara yang kurang sumber air, hujannya kurang, panasnya Masya Allah. Kalau hujan sekali banjir, hujan kurang, tapi kalau berlaku hujan biasanya banjir. Mekah ni negeri yang airnya kurang. Sebab itu sumber air ketika itu ialah air Zam-Zam. Jadi Abbas dan kumpulannya, Siqayah Al-Abbas, dialah yang menyantuni orang datang ke Mekah, beri minum air secara percuma. Melayan tetamu datang ke rumah. Melayan tetamu datang ke rumah, besar tak pahala? Melayan tetamu datang ke sini, ke Mekah, tempat yang berkah, walaupun ibadat mereka ketika itu sesat, mereka menyembah berhala, tapi perbuatan mereka menyantuni orang yang datang, beri minum air secara percuma. Besar tak pahala? Besar tak amal kebaikan yang dilakukan oleh Abbas dan orang Quraisy? Besar. Demikian juga memakmurkan Masjidil Haram. Ingat satu ketika dulu jasa orang Quraisy. Ketika Kaabah mula dindingnya reput, apabila Kaabah dindingnya reput, hampir-hampir hendak runtuh, orang Quraisy mereka berbincang, mereka bermesyuarat. Kalau mereka biarkan Kaabah ini runtuh, kalau biarkan Kaabah ini musnah, mereka bimbang Allah hantar burung ababil. Mereka ingat kisah Gubernur Syam, Gubernur mana? Habsyah, membawa tentera bergajah untuk meruntuhkan Kaabah. Orang luar datang ke Mekah nak runtuhkan Kaabah. Allah hantar burung ababil, Allah binasakan mereka. Ini kan kita yang berada dalam Mekah,
biarkan Kaabah runtuh, musnah macam tu saja, pasti Allah murka. Allah akan hantar burung ababil, hancurkan kita. Ini yang ditakuti oleh orang Quraisy ketika itu. Kita kena buat sesuatu untuk baik pulih Kaabah. Lalu mereka kumpulkan dana, sumber yang halal. Syarat ya mesti sumber yang halal. Jahat-jahat, sesyirik-syirik orang Quraisy, mereka dapat bezakan sumber yang halal dengan sumber yang haram. Mereka tak ambil dari sumber judi, mereka tahu sumber judi haram. Mereka tak ambil dari sumber keuntungan hasil jualan arak, mereka tahu haram. Mereka tak ambil dari sumber jualan berhala, mereka tahu haram. Mereka kumpulkan dari sumber yang halal. Sumber yang halal tak cukup untuk membaik pulih Kaabah Al-Musharrafah. Mereka kecilkan saiz binaan dan mereka tinggalkan kawasan Hijr Ismail itu separuh. Kita punya bahu ini tak naik sampai ke atas seperti pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai sekarang sampai hari kiamat kita tengok Hijr Ismail itu macam tu. Asalnya zaman Nabi Ibrahim naik sampai ke atas. Sebab modal tak cukup. Duit dari sumber yang haram banyak, tapi mereka tak mau guna. Nak menunjukkan apa? Jahat-jahat, sesyirik-syirik orang musyrikin ketika itu, mereka juga dapat bezakan yang halal dan haram. Mereka tak sanggup gunakan duit haram satu sen pun untuk membaik pulih Kaabah. Oleh kerana sumber yang halal tak cukup, mereka biarkan Kaabah di Hijr Ismail itu separuh bahu. Dan mereka kecilkan saiz binaan Kaabah. Tidak seperti zaman Nabi Ibrahim AS. Ketika itu usia Nabi 35 tahun. Kita keluarkan modal duit untuk membaik pulih masjid kita. Besar tak pahala tuan-tuan? Ini kan membaik pulih Kaabah Al-Musharrafah. Lagilah besar pahalanya. Namun pahala itu sia-sia. Sebab apa? Mereka tidak beriman kepada Allah. Syarat amal ibadat hendak diterima oleh Allah Ta'ala, akidah kena bersih, jangan menyemutukannya. Allah Ta'ala tempela Abbas dan orang-orang Quraisy. Adakah kamu menyangka bahawa dengan hanya beri minum bila orang yang datang mengerjakan haji dan mengimarahkan Masjidil Haram, sama seperti orang yang beriman kepada Allah hari akhirat dan mereka yang berjihad di jalan Allah, la yastawuna 'indallah, tak sama. Sebab mereka itu orang yang beriman, mereka mentauhidkan Allah. Kamu besar mana? Seluas langit, seluas arash, seluas lautan, lakukan amal kebaikan. Pergilah haji setiap tahun, solat malam setiap malam, berpuasa Isnin Khamis, tak pernah miss setiap minggu. Tapi kalau akidah syirik kepada Allah Ta'ala, bagaikan debu yang berterbangan. Ini yang kita bimbang. Ini yang kita bimbang. Maka dengan sebab itu, sesuai dengan mengekalkan kemaburan haji, jangan terlibat dengan perbuatan yang menyekutukan Allah. Man ataka hinan, barang siapa yang berjumpa dukun, barang siapa yang berjumpa bomoh, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara ma unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang berjumpa dukun, barang siapa yang berjumpa bomoh dan dia percaya apa yang diramalkan, apa yang dikatakan oleh dukun itu, maka dia kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Itu apa dia? Al-Quran. Maka dengan sebab itu berhati-hati. Jangan balik daripada Mekah ni masih lagi percaya pada bomoh. Sakit pening jumpa bomoh, jumpa dukun. Tapi kalau pengamal perubatan Islam tu lain cerita. Darul Syifa, itu lain. Sebab mereka menggunakan ayat-ayat Quran. Ni jumpa bomoh mengasap kemayan, entah apa-apa lagi dah, mantra-mantra yang kita ragui. Jangan, kerana dia boleh merosakkan akidah kita. Ia boleh merosakkan akidah kita. Berhati-hati. Ya tuan-tuan, kita boleh cakap, tapi belum tentu lagi. Belum tentu lagi sebab kita tak diuji. Kita tak diuji. Katakanlah Allah uji kita dengan penyakit. Pergi hospital Columbia contohnya lah. Pergi hospital Columbia, doktor pakar di Columbia kata tak ada harapan.
Tak apalah. Kita lagi pun tak banyak saya pakai ini. Boleh ya? Tuan-tuan puan muslimin muslimat rahmati lagi dimuliakan. Kita tak diuji dengan sakit, betul? Sekarang alhamdulillah sihat walafiat, dan kita berdoa mudah-mudahan biarlah Allah terus kekalkan kita sihat walafiat. Dengan sihat itu kita dapat beramal ibadat. Sebab itu syukuri nikmat sihat. Ni'matan maghmunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat, kata Nabi, dua nikmat sering dilupakan oleh manusia. Apa dia? As-sihah wal faragh. Nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Sering dilupakan oleh manusia. Manusia sering tak hargai nikmat ini. Itu maksud Nabi. Selagi mana kita sihat walafiat, boleh berjalan, berjalanlah ke tempat yang baik-baik. Gunakan kaki kita ni berjalan ke tempat yang baik-baik, ke rumah Allah, belajar ilmu agama, solat berjemaah, solat tarawih. Satu masa nanti kaki ni nak melangkah ke bilik air pun dah tak mampu lagi dah. Satu masa nanti tuan-tuan, kaki kita ni nak melangkah ke bilik air, bukan jauh pun daripada katil kita tu nak ke bilik air, terpaksa dipapah oleh isteri kita, oleh anak-anak kita. Ini kan nak ke masjid. Selagi mana tangan kita boleh digerakkan, gunakanlah tangan itu untuk kebaikan. Tulislah sesuatu yang baik-baik yang boleh mendatangkan pahala buat kita. Angkatlah tangan itu sebanyak-banyak yang mungkin. Angkat takbiratul ihram. Dalam arti kata lain, perbanyakkanlah solat. Solat fardu, solat qada, solat sunnah. Satu masa nanti tangan ini nak digunakan pakai baju kita pun dah tak boleh lagi dah. Nak pakai baju, nak angkat baju, nak pakai, nak sarung baju tu pada badan kita, tak boleh lagi dah. Tangan ni tak boleh gerak lagi dah. Nak angkat sudu pun dah tak boleh lagi dah. Maka gunakanlah nikmat sihat Allah Ta'ala. Selagi mana mulut kita boleh bercakap, keluarkanlah perkataan yang baik-baik yang boleh menghasilkan pahala. Jangan keluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang. Keluarkanlah kata-kata yang baik-baik, yang mententeramkan jiwa orang yang mendengarnya. Jangan keluarkan kata-kata yang menyakiti orang, sumpah seranah, maki hamun orang, mengumpat orang, memfitnah orang. Jangan. Mulut ini Allah akan tanya besok. Satu masa nanti mulut ini nak sebut subhanallah pun dah tak boleh lagi dah. Apabila kita terlantar dalam ICU, doktor masukkan tiup dalam mulut kita. Nak cakap apa? Doktor masukkan tiup dalam mulut kita, masukkan dalam kerongkong kita. Nak cakap apa tuan-tuan? Orang datang ziarah kita, tanya khabar. Apa khabar? Kita nak jawab apa? Kita jawab khabar baik. Mulut kita dah disengkang dengan apa? Ini kan nak ucap subhanallah. Sebab itu Nabi kata ni'matan maghmunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat sering dilupa oleh manusia, nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Muslimin muslimat rahmati lagi diberikan. Kalau lah hospital Columbia tak mau terima kita, kalau hospital KPJ tak mau terima kita, ada pula kawan-kawan kita beritahu, ada orang sama macam kau penyakit dia pergi berubat di Naratiwat, seorang bomoh siam yang handal di situ. Ramai yang berubat dengan bomoh siam tu sembuh penyakitnya. Macam mana tuan-tuan? Nak pergi tak? Ada satu bomoh dekat Naratiwat. Di mana tu? Di Siam kan? Pandai berubat. Walaupun dia tu Sami, tapi dia hebat orang ni. Boleh berubat macam-macam penyakit. Kau pergilah berubat dengan dia. Nak tak kita berubat dengan dia? Ini cabaran berakidah kita. Adakah kita sama seperti Bilal bin Rabah? Diugut akidahnya, dicabar.
tapi dia kekal. Walaupun namanya Bilal bin Rabah, imannya tidak rebah. Inilah kita bermohon kepada Allah Ta'ala. Hebat macam mana pun ujian menimpa kita, sakit apapun, jangan sampai gelincir akidah. Dan yang seterusnya, ada masa sikit lagi, jangan lupa untuk mengekalkan kemakmuran haji. Hubungan kita dengan Allah kita jaga dengan baik. Hubungan manusia jaga dengan baik juga. Nabi pesan, ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, wa atimut ta'am, beri makan pada orang yang memerlukan, wasilul arham, hubungi satu rahim, wasallu wan nasu niyam, bangunlah pada waktu malam ketika orang lain sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, nescaya kalian akan masuk syurga dengan sejahtera. Sentuh tu, ayuhan nas afshus salam wa atimut ta'am wasilul arham, hubungi satu rahim. Ada orang kuat baca Quran, ada orang kuat puasa sunat Isnin Khamis, ada orang kuat tawaf, hari-hari dia pergi tawaf. Ada orang kuat berulang alik ke Masjidil Haram, walaupun hotel dia jauh. Kita ni alhamdulillah lah tuan-tuan, nikmat mana yang kita nak dustakan? Syukur banyak-banyak. Nikmat mana yang nak didustakan? Allah bagi rezeki, kita belanjakan rezeki yang Allah bagi itu, dapat hotel yang dekat untuk kita ke masjid. Nikmat mana yang kita nak dustakan, betul tidak? Syukur banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Ini yang Allah mahu. Allah bagi rezeki, belanjakan balik rezeki itu di jalan Allah. Itu yang Allah mahu. Jangan belanjakan rezeki itu ke arah maksiat. Apa yang tuan-tuan melakukan ini bertepatan dengan apa yang Allah hendak. Allah bagi rezeki pada kita. Allah bagi rezeki pada kita. Belanjakan. Jangan kita rasa bakhil. Untuk kebaikan, ibadat, kumpulkan pahala dengan cara yang terbaik. Buatlah. Ini yang Allah mahu. Muslimin, muslimat dirahmati lagi dimuliakan. Ada orang duduk hotel jauh, rehab Jannatiyah, naik bukit, turun bukit, kesian. Namun berulang alik, kuat berulang alik ke Masjidil Haram untuk solat, tapi lemah untuk saling bermaaf-maafan, apatah lagi sesama adik-beradik. Bagaimana Allah nak terima haji yang mabrur kalau macam ni, dengan adik-beradik memutuskan silaturahim? Nak pergi ke Mekah buat kunjungi doa selamat, panggil rakan-rakan pejabat, panggil saudara mara, panggil jiran-jiran di belakang rumah, depan rumah, kanan kiri, semua datang. Ada seorang adik dia tak jemput. Kenapa memutuskan silaturahim? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Bukan saya cakap, Nabi yang sebut, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi tuan-tuan puan, jagalah hubungan silaturahim. Yang sudah tu sudahlah. Buanglah yang keruh, ambillah yang jernih. Bertautlah kembali. Kita ni dah tunaikan haji. Tak sepatutnya ada sifat dendam dalam diri kita. Bermaaf-maafanlah sesama adik-beradik. Dengan siapa sajalah. Walaupun bukan di kalangan adik-beradik, kawan-kawan pejabat, sudahlah tu, jangan bermasa muka. Tidak halal orang Islam bergaduh lebih 3 hari. Hari yang keempat dah kira dosa. Kita tak mahu balik ke Mekah masih kekal dengan dosa. Kita mahu Allah ampunkan dosa kita. Kita mahu seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih daripada dosa. Kita mahu semuanya masuk syurga. Itu yang kita mahu. Sudahlah tu, sudahlah. Tak usah bergaduh-gaduh lagi dah. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang mati lagi di mereka. Itu yang Nabi pesan kepada kita. Dan ingat, pergi ke Arafah itu ibarat apa tuan-tuan?
Kita pergi ke Arafah baru ni. Kita pergi ke Arafah itu ibarat kita balik ke kampung asal kita. Itulah kampung moyang kita. Nabi Adam dan juga Hawa dipertemukan di situ. Di situlah bermulanya tamadun manusia, membiaknya manusia. Nabi Adam dan Hawa dipertemukan di Arafah. Arafah itu namanya pertemuan. Maknanya kita balik ke Arafah, kita balik kampung asal. Setiap tahun 9 Zulhijjah, umat Islam dari arah utara, arah barat, arah selatan, arah timur akan berkumpul di mana? Di Arafah. Ibarat balik semula kampung nenek moyang. Beri simbolik kepada kita. Walaupun Nabi Adam dan Hawa dah tak ada. Nabi Adam dan Hawa dah tak ada. Umat Islam jangan berpecah. Simbolik kepada hari Arafah 9 Zulhijjah. Setahun balik berkumpul dan menunjukkan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum fattaqullaha la'allakum turhamun. Simbolik kepada kita yang dekat. Walaupun mak ayah dah tak ada, mak ayah dah meninggal dunia, adik-beradik 9 orang jangan buat haluan masing-masing, jangan bergaduh, balik dah. Jangan biarkan rumah pusaka peninggalan mak ayah itu hanya tinggal tangga saja. Kenapa tak balik? Sibuk macam mana sekalipun, raya kalau tak balik juga, baliklah, berkumpullah, buat sesuatu yang boleh menjalin hubungan satu rahim sesama adik-beradik. Buat tahlil arwahkah? Kunjungi doa selamat-kah? Jangan sampai bapa saudara tak kenal anak saudara tak kenal bapa saudara. Sebab apa? Sebab masing-masing tidak pernah dipertemukan. Jadi saya nak diberi warning. Jadi saya pun tak mau lama-lama kena meraihkan pekerja dewan makan yang hendak menyediakan makanan. Ni kalau nak dilanjutkan sampai isyak tak selesai ni. Jadi tuan-tuan puan, saya mohon ampun dan maaf jika sepanjang apa yang dikongsikan tadi ada terkasar bahasa, menyinggung perasaan mana-mana pihak ya. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk itu kerana kelemahan sendiri. Kita saling-saling doa, mendoakan. Jangan lupa ketika berdoa di depan Kaabah, selitkan juga nama saya, Muhammad Isyamuddin bin Mansur. Saya juga akan selitkan, tak sebut nama pun tak apa. Ya Allah, ampunkanlah dosa jemaah Pakej Nilam. Ni Pakej Nilam kan? Dan semua jemaah Malaysia, ampunkan dosa mereka ya Allah. Tunaikanlah hajat mereka ya Allah. Masing-masing ada hajat ni, macam-macam hajat minta ni. Macam-macam ni, betul tidak? Tunaikanlah hajat mereka. Jadi kita saling doa, berdoakan. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita. Allah tak pernah menghampakan doa hamba-hambanya. Sekadar itu sajalah yang dapat saya kongsikan untuk malam ini. Untuk petang ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulangkan kembali kepada pihak fungsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Isyamuddin bin Mansur. Kita buka 2 soalan. Kita nak tanya 2 soalan je. Soalan lebih tak lebih kurang. Siapa nak bertanya boleh dipersilakan. Ustazah Dayang jawab. Dipersilakan yang ingin bertanya. Tak ada soalan. Tak ada soalan. Tidak, saya tanya soalan. Soalan ditutup. Soalan ditutup lah. Tutup lah. Tadi saya nak tanya tadi. Tak ada. Ada? Tak ada. Tak ada. 1. 2. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Soalan. 2. Ada soalan? 3. Soalan tutup. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada Tuan Haji Isyamuddin bin Mansur yang sudi berkongsi ilmu, pengalaman kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada petang ini diberkati dari hati Allah SWT dan menjadi satu bentuk ilmu atau pencarian yang berterusan sehingga sampai ke syurga insya-Allah. Jadi saya sudahi majlis kita pada petang ini. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.